Boleh kita mulakan? Boleh. Okey. Okay, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Boleh ada 10 orang ni So hari ni special. Live yang terakhir kot untuk minggu ni. Dan tahun ni kot. So Andi kata nak buat live lagi mungkin hari Minggu lah. So hari ni hari jam kerja. Sebenarnya semua masuk dan tengok kita punya perbincangan hangat. Hangat Kak? Hangat ke hangit je? Hangat Hangat, sangat. tajuk panas ni. Saya untuk makluman semua murid yang ada dalam ni, ada 10 orang kan. Saya nak bentang tajuk ni sebenarnya. Tapi rasa macam tak kena. Sebab dia lebih melibatkan perempuan. Jadi saya tak tahu nak cari yang sesuai lah, tetamu yang sesuai. Dan tetamu kita pada hari ini khas. Weh, bunyi gemar tu. Khas sekolah kita juga. Cikgu Hayati untuk murid tinggal satu yang tak kenal ni mungkin akan jumpa dia di sesi pagi nanti. Cikgu Hayati boleh perkenalkan diri sikit lah untuk budak kita semua ni tak kenal. Cikgu ajar subjek apa, berapa tahun pengalaman lah sebelum kita mulakan untuk tajuk kita yang panas ni. Saya persilakan Cikgu Hayati. Okey, terima kasih kepada Cikgu Sufian. Nama Cikgu Haryati dari ZPP, Cikgu di sesi pagi. Cikgu mengajar subjek sains dan juga kimia. Dan berada di sekolah ni tahun kedua lah daripada awal pembukaan. InsyaAllah pelajar-pelajar Form 1 ke sesi pagi akan berjumpa lah dengan cikgu. Sebahagian mungkin kenal cikgu lah sebab cikgu guru penasihat bola baling. Okay, kita dah pernah berjumpa di mesyuarat agung yang pertama pada Januari hari tu. Itu saja kot sesi perkenalan. Okay, terima kasih. Pendek je, tak apa. Okay, kita boleh teruskan je. Saya tunjukkan slide. So nanti ulasannya nanti Cikgu Hayati lah kot. Kalau nak suruh saya next, saya tekan je next. Okay, baik. Belah je. Kita tahan lah. Okay. Boleh nampak slide yang semua kan? So yang tak jelas nampak, Cikgu Diana tak jelas nanti beritahu kan? Sebab saya dah paparkan slide, so saya tak nampak. Cikgu Diana dengan Cikgu Hayati je boleh nampak. Okay. Kita boleh teruskan Cikgu Hayati, tajuk kita apa tajuk kita hari ni? InsyaAllah pada hari ini saya diberi amanah lah kepada Cikgu Sufian dan Cikgu Diana atas kepercayaannya untuk mengulas serba sedikit. Tapi saya bukan doktor. Okay, so tajuk kita adalah berkenaan dengan penyakit iaitu jerawat, segugut dan kanser cervix. Yang paling dekat dengan anda adalah jerawat dan segugut. Okay, di mana dihadapi oleh semua remaja, terutamanya jerawat lah. Segugut ni hanya pada perempuan sahaja dan juga kanser cervix. Okay, next. Okay, so pada hari ini kita akan belajar masalah jerawat, segugut, kanser cervix. Okay, dan akan ada langkah-langkah macam mana kita nak atasi untuk elak. Okay, sebab kanser ni dia adalah pembunuh kedua utama seluruh dunia pada wanita-wanita. Ini amat penting lah selain pada kanser payudara. Okay, yang ketiga standard pembelajaran kita langkah-langkah pencegahan untuk mengurangkan masalah jerawat dan segugut. Nanti cikgu bagi tips sendirilah. Okay, sikitlah untuk jerawat dan segugut tersebut. Saya pun dah nak tip juga ni. Nak tip juga sikit-sikit. Fakta, sekarang Cikgu Haryati. Okay, fakta. Okay, saya mulakan dengan jerawat lah. Okay, memang jerawat ni kalau ada satu biji dekat muka anda pun anda rasa macam dunia dah gelap. Terutama perempuan lah. Okay, so jerawat ni dia adalah disebabkan oleh kulit yang berminyak. Okay, kadang-kadang kulit yang berminyak ni disebabkan oleh pemakanan anda yang berlemak. Itu boleh salah satu faktor jugalah. Okay, kedua kehadiran paras tinggi hormon estrogen. Okay, dalam badan kita akan menghasilkan estrogen. Dan kebersihan kulit muka. Kalau kita tak jaga, jerawat akan naik lah. Okay, kemudian yang kedua segugut. Okay, segugut ni hanya pada perempuan lah yang semasa waktu haid. Okay, ini semua orang mengalaminya lah dan ada orang lah. Okay, 1 daripada 10 perempuan dia akan dapat segugut. So lagi 9 tu beruntung lah tak segugut. Okay, dan biasanya dia adalah 60% segugut primer.
kanser cervix mengakibatkan kematian. Ini yang bahaya ni. Memang dia punca kematian. Permulaan sel kanser bermula di pangkal rahim. Nanti permulaan kanser ni dia ada dua jenis. Satu luar, satu dekat bahagian dalam. Nanti tajuk cervix ni nanti dia ada detail lah. Next. Kita kena gambar dia nanti kan. Next. Jerawat. Nak tahu ada jerawat ni, first awak akan rasa macam permukaan kulit awak tu muka lah. Ada orang di badan. Jerawat bukan di muka sahaja, ada yang jerawatnya di badan, terutama ni di belakang tengkuk ataupun di belakang badan pun boleh jadi jerawat. Jangan fokus kepada muka sahaja. So daripada bintik-bintik merah dia akan jadi hitam. Lama-lama dia akan mengeluarkan cair lah keluar di sekitar hidung. Fasa kedua, dia semakin tumbuh dan membesar. Kemudian yang ketiga, muncul gumpalan, nodul bersama. Masa fasa ketiga ni ramai yang akan jadi geram. Geram maksudnya apa? Ramai yang akan menggunakan picit, menggunakan jari dan kuku. Sebenarnya itu tak bagus. Cikgu bagi tips macam mana tak picit. So patutnya jangan picit sebab di hujung-hujung jari kita sedia tahu kita banyak sangat berjuta-juta bakteria tengah duduk kat tangan kita. Kita rasa tangan kita ni bersih. Tapi sebenarnya di hujung jari kita ni bakteria banyak. So bila ada bakteria, awak pegang muka, awak picit dengan kuku, so bakteria tu akan masuk dalam. Kalau awak perasan, kalau awak picit, jerawat tu akan makin besar. Betul kan? Betul. Cara dia, semasa fasa kedua sepatutnya awak ambil tindakannya. Tapi bukan picit. Ini petua ni. Awak ambil ketulan ais. Ketulan ais, seketul yang kecil tu. Tahu. Awak tekan pada jerawat yang sedang nak masak tu. Ini kita panggil kaedah tuam je lah. So lama-lama kapilari tu dia akan mengecut. So dia takkan ada bekas jerawat tu, tak adalah, hitam-hitam tu tak ada. Nanti lama-lama dia pudar. Macam saya punya ni memang tak adalah nanti. Sepatutnya memang saya kena masuk dalam peti ais ni. Saya kira masuk dalam peti ais ni rasanya. Teruskan. Next. Ni senggugut. Ni saya tak tahu lah. Senggugut. So kita pergi kepada senggugut. Senggugut ni saya sendiri pun memang senggugut. Daripada remaja sehingga sekarang. Memang semua perempuan mengalaminya lah. Kadang-kadang orang tua-tua kata kalau dah kahwin, dah ada anak, senggugut ni akan hilang. Tapi tak berlaku pada diri saya. Itu ikutlah. Ikut pada individu sebenarnya. Fasa senggugut ni dia ada 3 fasa. Yang pertama dia ada 2 ovari. Perempuan ni dia ada 2 ovari. Pada setiap bulan yang ovari perempuan ni dia akan mengeluarkan telur dia yang dinamakan ovum. Kalau anda belajar sains, anda akan jumpalah sel. Sel pembiakan bagi perempuan tu yang ada dalam ovari adalah ovum. So ovum ni bukan dua-dua ovari serentak. Ada certain case, ovari dua-dua hasilkan telur dia. Tetapi biasanya kebanyakannya hanya satu sahaja pada satu masa. Sama ada kiri ataupun kanan. Yang dua tu itu bertuah lah, itu yang boleh dapat anak kembar. Fasa kedua. Kes yang anak kembar seiras tak seiras tu? Seiras satu ovum. Cikgu Pian tanya kembar kan? Yang tak apa, saya tanya terus. Yang seiras tu satu je ovum dia, sebab tu dia seiras. Kalau ada 2 ovum tu, dia jadi tak seiras, dan mungkin dia jadi kembar lelaki satu, perempuan satu. Dia macam tu. Kalau yang satu ovum tu, kalau lelaki, dua-dua lelaki. Kalau perempuan, dua-dua perempuan. Boleh tak kemungkinan dia satu ovum tapi dia pecah, tapi kembar seiras tapi lelaki dan perempuan? Ada tak kemungkinan? Tak ada. Kalau seiras rasanya kalau satu ovum, so dua-dua lelaki ataupun dua-dua perempuan.
jantina dia sama. Kebiasaan ni lah. Okay. Seibu sebapa. Okay, so pasal kedua. Pasal kedua. Okay. Pada pasal kedua, dinding rahim mengalami keruntuhan dan keluar melalui vagina, iaitu darah lah. Okay, di mana ovum yang tadi tiada disenyawakan. Okay, biasanya setiap bulan, sebelum period tu sebenarnya, ovum telah dihasilkan oleh ovari. Okay, untuk disenyawakan oleh sperma. Okay, ni anda belajar sains kan? Okay, so bila tiada berlakunya pensenyawaan, so ovum yang dah matang tadi tu, di fasa pertama kita hasilkan tu, okay, bukan kita, anda, yang perempuan lah. Okay, dia akan mati. So dia akan gugurlah sekali dengan dinding-dinding rahim. Okay, kalau sebelum kita haid tu bermula, sebenarnya dinding rahim ataupun dinding rahim, bahasa Melayu kalau dalam sains anda belajar dinding uterus. Sebenarnya sebelum itu, dinding uterus ni dia menebal. Dia menebal kenapa? Sebab dia nak sediakan kalau ada persenyawaan untuk kehamilan. Okay? Tapi bila tiada persenyawaan, ovum mati dan dinding yang dah tebal tadi, sel-sel dinding dia akan gugur. Sekali dengan ovum yang mati melalui vagina lah, so dia menjadi darah haid. Okay, itu penerangan dia lah. Saya kaitkan dengan sains lah. Okay, fasa ketiga. Dalam masa 4 hari pendarahan, iaitu hari pertama hingga hari keempat, kita haid. Okay, kita haid ni dia ada 28 hari sebenarnya. Tapi fasa 1 hingga 7 tu adalah kita haid. Okay, semasa itulah senggugut akan berlaku. Okay, di mana dinding, kenapa dia senggugut? Sebenarnya dinding rahim yang menebal, dia nak mengecut balik. Okay, so next. So next nak tanya sikit lah, macam mana rasa sakit tu? Sebab kita lelaki ni tak rasa tu sakit tempat mana, boleh Cikgu Hayati kongsikan? Okay, berdasarkan pengalaman saya sendiri, dia segugut tu, kita punya rahim tu, kita akan rasa macam menyucuk-nyucuk, macam sakit lah. Okay, sampai kes yang teruk, kena makan ubat khas. Okay, ubat tahan sakit. Okay, setakat ni saya masih bertahan lagi lah, bolehlah bertahan lagi. Okay, kalau cerita lebih nanti, anak-anak murid yang perempuan ni tak nak kahwin macam tu kan. Dia kena tahu. Sebab tu dia kena tahu, boleh dia kena tahu. Takut dia kata, ni sakit biasa kan, dia tak boleh nak bezakan. Atau dia rasa sebenarnya dia nak buang air besar, contoh. Okay, so ada juga tip. Okay, ada juga tip dia kalau nak kurangkan segugut tu. Biasanya orang tua-tua ni termasuk saya lah, kita tuam perut tu dengan tungku. Tungku. So bila tungku tu, so darah-darah yang ketul, yang dinding-dinding uterus kita punya darah tu, dia akan lancarlah perjalanan darah. Itu sebaik-baiknya lah. Nanti Cikgu Hayati boleh try tungku tu apa, nanti budak kita tanya sebab dia ni mahir. Okay, tungku tu apa? Nanti tanya nanti. Okay, tungku tu biasanya orang kampung sini kan, kawasan kampung kan, dia guna batu sungai. Batu sungai yang dipanaskan atas api, lepas tu dibalut dengan kain, lepas tu kita letak batu yang panas tu di atas perut lah yang sakit tu. Okay, kita akan tekan naik ke atas. InsyaAllah lah. Okay, anda punya segugut tu dapat dikurangkan. Tapi selalunya ada daripada pemadahan orang dewasa lah Cikgu Hayati. Dia orang panaskan batu tu letak dalam api. Perut lepas tu melecur. Lain cerita pula kan? Ya, nanti boleh melecur pula kan? Ya. Okay, sekarang ni kita pergi kepada ini yang ditakuti oleh semua perempuan. Okay, saya diri sendiri saya pun pernah disyaki. Okay, iaitu kanser cervix. Okay, so di fasa kanser cervix ni pun ada 3. Pertama, dinding vagina yang normal. Okay, nanti rasanya semalam ada Cikgu Pian, saya minta Cikgu Pian masukkan tunjuk yang mana normal, yang mana yang kanser. Okay, fasa kedua, keradangan di permukaan vagina yang menyebabkan pendarahan. Okay, ni akan, dia bukan period tapi dia pendarahan yang lebih banyak daripada luar biasa, daripada period tu. Dan ataupun pendarahan period tu melebihi 15 hari.
Kalau dalam Islam pun, kalau lebih 15 hari itu adalah darah apa? Darah berpenyakit. Okay, istihadah lah. Okay, yang tu kita boleh solat lah. Bersih setiap kali tu kita kena tukar lah kita punya alas. Okay, sebab tu digalakkan memakai panty liner. Panty liner ni dia adalah mini tuala wanita. Sepatutnya perempuan-perempuan macam remaja, saya galakkan gunakannya lah. Okay. Tingkatan satu lah terutamanya Cik Hayati kan, sebab dia mungkin tak Ya. tahu. Sebab dia kurang Sebab saya ataupun kurang daripada ibu bapa dia sendiri kan. Ya, sebab saya pun ada anak perempuan saya yang meningkat remaja juga. So kita kena ajar dia. Okay. Sebab bahagian betina perempuan ni dia sangat sensitif. Mudah sangat bakteria datang. So itu yang boleh jadi jangkitan kuman, jadi sakit, dan boleh membawa juga jangkitan kuman tu boleh juga kalau kita biarkan boleh pergi kepada kanser cervix lah. Okey, kemudian sentuhan yang berulang. Yang ketiga, sel kanser merebak di tisu yang berdekatan dan mewujudkan kapilari tidak normal. Nanti ada gambar Cikgu Pian dah cari dah semalam. Okay, next. Okey, cara-cara menghindari jerawat. Okey, ni cara-cara menghindari jerawat. Okey, kita satu persatu lah. Okey, macam mana nak elak jerawat? Ni mestilah. Pertama, apa? Mestilah mencuci muka sekurang-kurangnya 2 kali, pagi dengan malam. Okey, kedua, lebihkan minum air masak dan bersenam. Ni sangat baguslah. Seterusnya, lebihkan buah-buahan. Pilih kosmetik. Okey, pilih kosmetik yang sesuai. Okey, saya rasa lah tingkatan 1, 2, 3 remaja lah tak sesuai dengan kosmetik. Okey, sedikit proses Cikgu Hayati Saya search juga dekat dia punya Google. So umur yang sesuai untuk kosmetik. Sebab saya baca ni dekat LPPKN, lembaga apa bukan lembaga yang tu kan. Dia macam dia perancangan pembangunan. Umur yang sesuai untuk kita, bukan kita untuk seseorang tu memakai kosmetik daripada umur 16 tahun. Saya share tu fakta lah. Yalah. Kenapa dari awal tak bagus? Okay, sebenarnya kosmetik tak bagus. Saya sendiri selepas dalam akhir tahun universiti baru berjinak-jinak. Itu pun kawan yang ajar saya. Sebab dah kecantikan Allah bagi semula jadi, Wah. Nama dia natural beauty Cikgu Hayati. Natural beauty. Okay, cantik saya semua jadi. Ya, itu yang bagus. Tak, sebenarnya macam ni Cikgu Sufian. Sebab itu ada kena mengena dengan bidang saya. Sebab kosmetik ni dalam dia kadang-kadang dia memang ada bahan yang boleh menyebabkan kulit kita rosak. Okey, iaitu paraben. Okey? Paraben. Bukan paraben tu, bukan yang bukan. Paraben. Saya tolong tanyakan dia. Ya, paraben ni dia boleh kalau dalam masa jangka yang lama, paraben tu boleh menyebabkan kanser kulit. Itu yang tak bagusnya. Okey, untuk kesihatan. Okey, kemudian kosmetik ni juga memang akan nanti muka cepat tua. Sebab apa? Okey, dia ada bahan peluntur, dia ada bahan terlarang, ada juga setengah kosmetik ni dia ada racun berjadual. Racun berjadual tu seperti contoh quinol. Okey, pernah kosmetik kita kulit putih pernah jadi isu. Okey, produk dia ada bahan terlarang. Sebab tu dia sekejap produk dia dihentikan. Okey, ditarik balik. Okey, itu contohlah so janganlah bermakeup alat kosmetik tak perlu. Tu yang ada jerawat. Okey. Alhamdulillah lah muka cikgu tak ada masalah sebab tak biasakan dengan kosmetik. Saya stres ni. Stres pun boleh jadi jerawat. Betul. Okay. Sebab perubahan hormon. Okay, sebab tadi kan ada disebabkan oleh hormon kan, pun boleh berlaku tumbuhnya jerawat. Ya, betul Cikgu Sufian. Okey, seterusnya. Langkah pencegahannya tu. Elak menggunakan kosmetik berasaskan minyak. Yang ni pun tadi saya kata kita galakkan pakai kosmetik pada usia muda. Okey, kurangkan tekanan. Ni tadi Cikgu Sufian kata stres. Betul. Kita stres, hormon kita tak stabil pun boleh menyebabkan tumbuh
faktor jerawat itu sendiri ya. Okey, kemudian gunakan ubat benzoyl peroxide. Okey, ini ubat-ubatan lah. Oksi kan? Ni oksi Ha? kan? Kalau kau tak Oksi. informasi oksi 5, oksi 10 tu kan. Itu jenama dia. Itu jenama Tapi dia dia. punya kandungan tu benzoyl peroxide lah kan? Betul. Okey. Atau ada orang yang terlalu teruk sangat sehingga kena jumpa pakar sakit kulit. Okey, dermatologis. Pakar sakit kulit kita panggil dermatologis. Oh, Okey, yang ni nyata nak jumpa doktor jika teruk ni kan? jika teruk. Okey, Dermatologis. dermatologis. Dan kadang-kadang jerawat ni, sebab tu dia kata jerawat muka. Saya kata tadi, jerawat tak semestinya di muka. Ada orang jerawat di belakang badan pun kena rujuk pakar. Okay, next.